Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan isu-isu semasa, dan sila tinggalkan pendapat anda di ruang komen. Tommy Thomas berjaya dalam permohonannya untuk membatalkan saman pendakwaan salah dikemukakan Najib Razak terhadap bekas peguam negara itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini membenarkan permohonan bekas pegawai tertinggi kerajaan itu untuk membatalkan tindakan sivil dikemukakan Najib tanpa perlu melalui perbicaraan penuh. Tuntutan Najib terhadap Thomas melibatkan pendakwaannya ke atasnya dalam 4 kes jenayah yang sedang berjalan, yaitu kes rasuah RM2.28 bilion 1MDB, kes pengubahsuaian laporan audit 1MDB, pecah mana berkaitan syarikat pelaburan petroleum antarabangsa IPIC bernilai RM6.6 bilion, dan kes pengubahan wang haram SRC International Sendirian Berhad RM22 juta. Saman sivil itu bagaimanapun tidak melibatkan 7 pertuduhan berkaitan kes rasuah RM42 juta SRC yang menyebabkan Najib kini menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Semasa prosiding dalam talian hari ini, Hakim Ahmad memerintahkan Najib membayar kos RM12.000 kepada Thomas. Membacakan alasan penghakimannya, hakim itu memutuskan bahwa Najib gagal memberikan bukti bahwa Thomas melakukan penyelewengan dalam jawatan awam, berniat jahat dan berkecuaian dalam 4 kes mahkamah. Ahmad juga menegaskan duluan, undang-undang masih menegaskan hakikat bahwa kuasa perlembagaan peguam negara di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan untuk memulakan atau menarik balik pertuduhan jenayah bukanlah satu yang boleh dicabar di mahkamah. Dia menambah, Najib tidak boleh bergantung kepada keputusan Mahkamah Persekutuan. Berhubung isu kekebalan bekas pusat timbang tara antarabangsa Asia AIAC Sundra Rajo daripada pendakwaan kerana keputusan itu melibatkan keadaan yang jarang berlaku dan luar biasa. Ahmad berkata, dakwaan plaintif bahwa Thomas meramal tertuduh dengan membincangkan perkara itu pada 2012 sebelum pelantikan defendant sebagai peguam negara di bawah pentadbiran harapan pada 2018 tidak dapat dikekalkan kerana Thomas ketiga itu sama seperti mana-mana orang awam yang membincangkan isu kepentingan awam. Hakim berkata, terdapat mekanisme semak dan imbang bagi memastikan Thomas bertindak dalam batas undang-undang apabila mengemukakan pertuduhan terhadap Najib dalam 4 kes mahkamah. Tommy Thomas berjaya dalam permohonannya untuk membatalkan saman pendakwaan salah dikemukakan Najib Razak terhadap bekas peguam negara itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini membenarkan permohonan bekas pegawai tertinggi kerajaan itu untuk membatalkan tindakan sivil dikemukakan Najib tanpa perlu melalui perbicaraan penuh. Tuntutan Najib terhadap Thomas melibatkan pendakwaannya ke atasnya dalam 4 kes jenayah yang sedang berjalan, yaitu kes rasuah RM2.28 bilion 1MDB, kes pengubahsuaian laporan audit 1MDB, pecah mana berkaitan syarikat pelaburan petroleum antarabangsa IPIC bernilai RM6.6 bilion, dan kes pengubahan wang haram SRC International Sendirian Berhad RM22 juta. Saman sivil itu bagaimanapun tidak melibatkan 7 pertuduhan berkaitan kes rasuah RM42 juta SRC yang menyebabkan Najib kini menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Semasa prosiding dalam talian hari ini, Hakim Ahmad memerintahkan Najib membayar kos RM12.000 kepada Thomas. Membacakan alasan penghakimannya, hakim itu memutuskan bahwa Najib gagal memberikan bukti bahwa Thomas melakukan penyelewengan dalam jawatan awam, berniat jahat dan berkecuaian dalam 4 kes mahkamah. Ahmad juga menegaskan duluan, undang-undang masih menegaskan hakikat bahwa kuasa perlembagaan peguam
negara di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan untuk memulakan atau menarik balik pertuduhan jenayah bukanlah satu yang boleh dicabar di mahkamah. Dia menambah, Najib tidak boleh bergantung kepada keputusan Mahkamah Persekutuan. Berhubung isu kekebalan bekas pusat timbang tara antarabangsa Asia AIAC Sundra Rajo daripada pendakwaan kerana keputusan itu melibatkan keadaan yang jarang berlaku dan luar biasa. Ahmad berkata, dakwaan plaintif bahawa Thomas meramal tertuduh dengan membincangkan perkara itu pada 2012 sebelum pelantikan defendant sebagai peguam negara